Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Buat seketika ini kita masih lagi belum dapat menyambung program mahsyar yang kita biasa buat sebelum daripada Ramadan pada setiap petang, kerana nak memfokuskan kepada bacaan hadis kitab Sunan Tirmizi yang perlu saya habiskan, kemudian disusuli oleh Sahih Muslim dan juga di hujung nanti Sahih Bukhari jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah tiba pada riwayat 3170, yang mana pada kali ini Imam Tirmizi membawakan hadis berkenaan tentang tafsir ayat-ayat daripada suratul Kahfi, suratul Kahfi. Maka riwayat 3170. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Sa'id bin Jubair qala, daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, aku telah berkata kepada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nauf al-Bikali, kalaulah kita lihat pada Sinhara pada baris yang keempat, beliau adalah seorang imam, seorang ulama yang terkenal di kawasan Damsyik. Maka Nauf al-Bikali kata Sa'id bin Jubair kepada Abdullah bin Abbas, Nauf al-Bikali berkata, yaz'umu, beliau mendakwa, anna Musa sahib Bani Israel, bahawa Musa yang merupakan Nabi Bani Israel bukanlah Musa yang disebutkan bersama dengan Khidir, adalah Musa yang berbeza. Itu adalah dakwaan Nauf al-Bikali kata Sa'id bin Jubair kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah bin Abbas tak bersetuju sebab dakwaan itu berbeza daripada apa yang Al-Quran sebutkan. Maka berkata Abdullah bin Abbas, kazaba aduwullah, musuh Allah telah berdusta. Sami'tu Ubay bin Ka'ab, kata Abdullah bin Abbas, aku telah mendengar sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab berkata, Ubay bin Ka'ab berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, qama Musa khatiba. Apakah kisah yang menjadi penyebab Nabi Musa bertemu dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam? Maka bersabda Nabi Musa telah berdiri untuk berucap di kalangan Bani Israel. Fasu'ilah, maka ada salah seorang daripada Bani Israel telah bertanya, ayyun nasi a'lam, manusia manakah yang paling berilmu wahai Musa? Qala, maka Nabi Musa pada waktu itu berdasarkan kedudukannya sebagai kalimullah, orang yang boleh berbicara dengan Allah, pemilik kitab Taurah, dan juga pada waktu itu Nabi kepada Bani Israel, maka Nabi Musa menjawab, ana a'lam, aku adalah orang yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaih, maka Allah menegur dakwaan dan kata-kata Nabi Musa tersebut. Izlam yaruddal ilma ilaih, tak kala Nabi Musa tidak mengembalikan pengetahuan kepada Allah. Sepatutnya kena sebut Allah lebih mengetahui. Allahu a'lam. Daripada sini kita belajar, walaupun banyak macam mana sekalipun ilmu kita, jangan kita terlalu bangga, sombong dan yakin dengan ilmu kita. Maka Allah menegur Nabi Musa. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah mengutuskan wahyu kepada Nabi Musa, anna abdan min ibadi, sesungguhnya ada salah seorang daripada hamba-hambaku, bimajma'il bahrain, tempatnya terletak di mana bertemunya dua lautan. Huwa a'lamu minka, dan hambaku tersebut lebih berilmu, lebih banyak pengetahuan daripadamu wahai Musa.
Maka Nabi Musa pada waktu tu tak kecewa. Bahkan Nabi Musa nak berjumpa, nak belajar daripada hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya. Maka berkata Musa, "Ay Rabb, wahai Tuhan, fakaifa li bih, maka bagaimanakah untukku bertemu dengannya?" Faqala lahu, maka Allah berfirman, ihmil, bawalah seekor ikan fi miktal, di dalam bekas. Bawa seekor ikan di dalam bekas. Yang mana ikan tu dah mati pun. Fahaitsu tafkidul hut, maka di mana hilangnya ikan tersebut, fahuwa thamma, di situ adanya Nabi Khidir. Maka itu je tanda dia. Bawa ikan, kat mana ikan hilang, di situ kamu akan berjumpa dengan Khidir. Fantalaqa wantalaqa ma'ahu fatah, maka Nabi Musa pun telah berjalan bersama dengannya adalah anak muridnya yang bernama Yusha' bin Nun. Faja'ala Musa hutan fi miktal, maka Nabi Musa telah meletakkan seekor ikan di dalam sebuah bekas. Fantalaqa huwa wa fatah, maka beliau pun telah berjalan bersama dengan anak muridnya Yamshian, pembantunya, khadam dia, dan mereka berdua berjalan sehingga apabila mereka telah tiba di sebuah batu besar, faraqadha Musa wa fatah, maka Nabi Musa dan pada waktu itu pemuda yang bersama dengannya, mereka berdua telah tidur. Ketika mana mereka sedang tidur, fattarabal hud, maka ikan tersebut bergerak-gerak fil miktal, di dalam bekas tersebut. Ikan tersebut bergerak-gerak. Miktal selalunya orang Arab guna untuk bekas yang boleh memuatkan, boleh mengisi kadar 15 sa', kadar 15 gantang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta, maka ikan tadi pada waktu itu dia hidup kembali, dan pada waktu itu ikan tersebut telah keluar minal miktal, daripada bekas, fasaqata, lalu dia pun jatuh ke dalam laut. Faqal, berkata Abdullah bin Abbas yang berkata Ubay bin Ka'ab yang meriwayatkan hadis ini, berkata Ubay bin Ka'ab, fa amsakallahu anhu, maka Allah telah menahan pada ikan ini jariyatal ma', akan aliran air. Maka ketika mana ikan ini keluar daripada bekas, maka Allah pada waktu itu telah menahan air daripada bergerak. Maka dengan asbab itu, hatta kana mithla taq, maka terjadilah seperti jambatan yang digambarkan sebagai busur panah. At-taq maksudnya adalah jambatan. Maka ikan ini pada waktu itu antara bekas dengan laut, pada waktu itu menjadi seperti adanya laluan, adanya jambatan. Wa kana lil huti saraba, lalu adalah untuk ikan tadi laluan untuk berenang. Sebab selalunya bila air laut pada waktu itu menyentuh pantai, dia akan surut, datang turun. Tapi bila ikan ni telah keluar, maka Allah tahan aliran air, maka menjadilah pada waktu ikan tersebut dapat membuat laluan, dan pada waktu itu ikan tersebut masuk ke dalam laut. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba, dan mereka berdua pada waktu itu merasa takjub dan hairan, dan mereka berdua lupa, padahal di situlah tempat bertemunya Nabi Musa bersama dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Fantalaqa baqiyata yaumihima, maka mereka berdua meneruskan perjalanan untuk baki tempoh hari tersebut, walailatihima, dan malam. Bererti mereka teruskan perjalanan untuk tempoh lagi lebih kurang 24 jam. Baqiyata yaumihima walailatihima, siang dan malam mereka berjalan. Maksudnya Nabi Musa bersama dengan Yusha' bin Nun berjalan untuk tambahan lagi 24 jam. Padahal tempat bertemu dekat yang hilangnya ikan, tapi mereka, Allah jadikan mereka lupa. Wa nasiya sahibu Musa, dan pembantu Nabi Musa pun lupa untuk mengkhabarkan kepada Nabi Musa. Di sinilah sepatutnya kita bertemu dengan Khidir. Falamma asbaha, bila telah berpagi, maka pada waktu itu Nabi Musa qala li fatah, Nabi Musa berkata dengan pembantu dia, atina, datangkanlah kepada kami ghada'ana, makanan kita, laqad laqina, demi sesungguhnya kita telah mendapati min safarina, daripada perjalanan ini, nasaba, keletihan. Kita dah letih, jom makan, keluarkan makanan. Walam yansab, maka kata Ubay bin Ka'ab, dan mereka tidaklah berasa letih sehinggalah
jawazal makan, mereka telah meninggalkan jauh tempat yang mereka diperintahkan untuk berada padanya. Allah nak uji. Allah nak uji Nabi Musa dan Khidir, maka mereka dah tinggalkan jauh tempat pertemuan dengan Khidir, barulah pada waktu itu Allah kurniakan letih. Sebab itu dalam baris sebelum ini, mereka berjalan siang dan malam, lebih kurang hampir 24 jam. Maka ketika mana Nabi Musa minta makanan, Al-Quran ceritakan pada ayat yang ke-63 suratul Kahfi, qal, berkata Yusha' bin Nun, pembantu Nabi Musa, ara'aita, maklumkan kepadaku, iz awaina, tak kala kita berhenti rehat, ila sahrah, di sisi batu besar tersebut, fa inni nasitul hud, maka sesungguhnya aku lupa nak memaklumkan tentang ikan yang kita bawa. Wama ansani, berkata Yusha' bin Nun, dan tidaklah menjadikan aku lupa perkara tersebut, illa syaitanu, kecuali syaitan, daripada aku menyebutkan peristiwa itu kepada kamu. Lupa. Padahal dah tinggal jauh, siang dan malam, perjalanan bertambah lebih kurang 24 jam. Wattakhadha sabilahu, dan ikan tersebut telah membuat jalannya ke dalam laut, ajaba, dengan cara yang menakjubkan. Kemudian Nabi Musa berkata, zalika ma kunna nabghi. Padahal mereka lapar. Mereka ni lapar. Tetapi semangatnya Nabi Musa nak berjumpa dengan Khidir, nak belajar daripada Khidir. Terus Nabi Musa berkata, zalika, yang demikian itulah, ma kunna nabghi, apa yang kita cari. Fa menggambarkan at-ta'qib bidunil fasal. Maksudnya pada waktu itu dengan segera. Maka dengan segera. Irtadda, mereka berdua telah kembali, ala atharihima, menuruti jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Qasasa, pada waktu itu mereka menuruti jejak kaki yang mereka tinggalkan. Daripada mana mereka datang, mereka mengikut jejak yang sama, nak kembali kepada batu besar yang mereka berhenti rehat semalam. Qal, maka berkata Ubay bin Ka'ab ataupun Abdullah bin Abbas, yaqussani atharihima, mereka berdua menuruti akan tapak kaki tinggalan mereka. Berkata Sufyan perawi, yaz'umu, sebahagian manusia mendakwa, anna tilka sahrah, bahawa di batu tersebut yang Nabi Musa dan Yusha' bin Nun kali pertama berehat, dan di situ ikan tersebut hidup kembali. Kata Sufyan, ada sebahagian orang mendakwa bahawa di sisi batu tersebut adanya mata air yang boleh membawa kepada kehidupan, ainul hayah. Wala yusibu ma'uha, dan tidaklah terkena air daripada mata air tersebut, mayyita, kepada sesiapa yang dah mati, kecuali akan hidup kembali. Ini adalah dakwaan sebahagian orang, yang mana bukan daripada riwayat hadis. Wa kana al-hud, maka bersabda Nabi SAW, dan adalah ikan tersebut qad ukila minhu, ikan tersebut mati, bahkan dah dimakan sebahagiannya. Falamma qutira alaihi al-ma, apabila ikan tersebut terkena akan air yang ada pada mata air di sisi batu tersebut, asya, dia telah hidup kembali sehingga dia boleh keluar daripada bekas yang mana ikan tersebut telah disimpan. Qal, berkata perawi, faqassa, maka mereka berdua telah menuruti atharahuma, jejak tapak kaki yang mereka tinggalkan, sehingga mereka berdua sampai ke sebuah batu besar. Fara'a rajulan, maka mereka telah melihat ada seorang lelaki, musajja alaihi bithawb, meliputi seluruh tubuh badannya dengan pakaian. Pada waktu tu dia hurung badannya dengan kain, dan itulah Khidir, Khidir alaihi salatu wassalam. Fasallama alaihi Musa, maka Nabi Musa pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Maka apa jawapan Khidir? Anna bi ardika salam, daripada negeri mana kamu datang untuk memberi salam? Daripada mana dia datang? Siapa bagi salam ni? Siapa yang tak diundang ni? Pada waktu itu dah mula kena marah. Padahal Nabi, tapi semangatnya Nabi Musa dalam untuk menuntut ilmu, kesabarannya pada waktu itu menghadapi ujian yang diberi oleh Allah melalui Nabi Khidir, memberi kepada kita semangat untuk tidak berhenti belajar ilmu. Maka berkata Nabi Musa, ana Musa, aku adalah Musa.
Maka Khidir menjawab, Musa Bani Israel, Musa daripada Bani Israel. Maka Nabi Musa menjawab, ya. Maka berkata Khidir, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya kamu berada pada ilmu daripada ilmu-ilmu Allah, allamakahullah, yang Allah telah ajar kepadamu, dan ilmu yang kamu ada, kata Khidir, la a'lamuhu, aku tak tahu. Itu kelebihan ilmu Allah. Allah bagi kamu ilmu dan ada ilmu yang aku tak tahu. Namun wa ana ala ilmin, aku pula berada pada atas ilmu juga daripada ilmu-ilmu Allah. Yang mana allamani, Allah ajar kepadaku, la ta'lamu, yang kamu tak tahu. Maka daripada sini jangan kita sombong. Jangan kita ingat kita tahu semua. Ada ilmu yang kita tahu, sebenarnya ada ilmu yang banyak lagi orang lain tahu. Walaupun ilmu yang kita tahu, orang tersebut mungkin tak tahu. Maka setiap orang diberikan dengan kadar ilmu yang berbeza. Maka terus Nabi Musa minta izin. Ayat yang ke-66 daripada suratul Kahfi. Berkata Nabi Musa, hal attabi'uka, adakah boleh aku ikut kamu? Ala an tu'allimani, apa supaya engkau mengajar kepadaku, mimma, sebahagian daripada apa yang ulimta, kamu telah diajarkan oleh Allah, rusyda, dalam memberi petunjuk kepadaku. Maka apa kata Khidir alaihi salatu wassalam? Terus Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tak akan bersabar denganku. Cubalah kalau kita nak belajar. Dalam keadaan kita dah rasa level kita ni adalah guru, ustaz, syekh, mufti dan sebagainya. Kita nak belajar ni, itu pun dah cukup bagus kadang-kala. Tiba-tiba guru yang nak mengajar, yang kita minta izin nak belajar ni kata, tak payahlah, kau bukan boleh sabar pun nak ikut nak belajar dengan aku. Bagaimana pada waktu itu menguji keimanan tersebut? Bagaimana pada waktu itu menguji kekuatan tersebut? Aliyah? Maka Nabi Khidir menjawab, innaka Umi? 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 Syafiqah call banyak kali. Syafiqah call. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berkata Khidir, kenapa dia kata Nabi Musa tak akan bersabar? Dan ini adalah poin untuk setiap daripada kita. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu nak bersabar atas perkara yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Dan ini realiti. Kenapa menjadikan manusia tak bersabar? Sebab dia tak nampak dan dia tak ada ilmu tentang apa yang berlaku. Allah tak tunjukkan hikmahnya lagi. Allah tak tunjukkan sebabnya lagi. Dan itulah kekurangan manusia. Manusia tak tahu apakah hikmah, sebab ujian yang berlaku, menjadikan kadangkala pada waktu itu dia tidak sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu nak bersabar atas perkara yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Kalaulah kita boleh tahu apa yang bakal berlaku lagi 5 tahun kepada kita, maka semua ujian yang datang ni kita boleh sabar. Tapi kerana kita tak tahu, itu yang kadang-kala menguji kesabaran kita. Lalu bila kita tak tahu bagaimana kita nak sabar, adalah dengan kita serahkan kepada pengetahuan Allah. Percaya dan yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa berkata, satajiduni, insya-Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar, wala a'si, dan aku tidak akan mengingkari kepada kamu sebarang keputusan. Qala lahul Khidir, berkatalah Khidir kepada Nabi Musa, fa in ittaba'tani, baiklah kalau begitu, kalaulah engkau nak ikut aku, fala tas'alni, maka jangan kamu bertanya sesuatu pun kepadaku sehingga aku yang akan ceritakan kepada kamu. Itu syarat dia. Yuran dia, bayaran nak ikut adalah jangan bertanya. Tengok je. Nanti aku akan terangkan setiap perbuatanku. Namun Nabi Musa pada waktu itu tak mampu nak bertahan dan bersabar. Maka berkata Nabi Musa, na'am, baiklah. Fantalaqal Khadir wa Musa yamshian. Maka berjalanlah Khidir dan Nabi Musa
ala sahilil bahri, pada tepian pantai, famarrat bihima safinatun, maka telah melewati mereka berdua sebuah kapal, fakallamahum, mereka berdua telah bercakap dengan pemilik kapal untuk diberi tumpang, fa'arafu, maka penghuni kapal, pemilik kapal telah mengenali Khidir, fahamaluhuma, maka mereka telah memberi tumpang kepada mereka berdua, bighairi naulin, tanpa perlu sebarang bayaran. Fa'amada, maka dengan sengaja Khadir telah pergi kepada salah satu daripada sekian banyak lapisan papan daripada as-safinah, kapal tadi. Fanaza'uh, maka dia terus cabut. Dah lah orang tu bagi tumpang free, dia pergi cabut pada waktu itu papan kayu yang ada pada kapal tersebut. Maka lama-lama akan tenggelam. Maka marah Nabi Musa. Qaumun hamaluna, mereka adalah orang yang menumpangkan kita, bighairi naulin, tanpa bayaran, fa'amatta, maka dengan sengaja kamu telah melobangkan, menjadikan berlubang dan tenggelam kapal mereka. Litughriqa ahlaha, yang mana dalam suratul Kahfi ayat 71 Allah nukilkan, adakah kamu ingin menenggelamkan orang pemiliknya? Laqad ji'ta syai'an imra, demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang sangat besar, yang sangat teruk. Maka pada waktu itu Nabi Khidir pun cakap, qala alam, bukankah aku telah kata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau takkan mampu bersabar mengikutiku. Maka Nabi Musa pun sedar yang dia telah melakukan kesilapan. Maka dia pun telah berikan alasan, la tu'akhizni, janganlah kamu marah dan menghukumku, bima, disebabkan nasitu, aku lupa dalam keadaan tak sengaja, wala turhiqni, janganlah kamu memberatiku, min amri, dalam urusanku untuk menuntut ilmu, usra, dengan kesukaran. Tolong bagi chance, tolong bagi peluang. Jangan pada waktu itu menghukum aku disebabkan apa yang aku lupa dan aku tak ingat. Maka Nabi Khidir bagi pada waktu tu lagi sekali chance. Summa kharaja, mereka pun turun daripada kapal, maka ketika mana mereka sedang berjalan di tepian pantai, wa idza, tiba-tiba ada seorang kanak-kanak lelaki yang sedang bermain dengan kanak-kanak lelaki yang lain. Ini ujian lagi besar untuk Nabi Musa. Apa Nabi Khidir buat? Fa akhadhal Khadiru, maka Khadir telah tangkap budak ini, dan pada waktu itu faqtala'ah, dia telah cabut kepala budak ini dengan tangannya lalu dibunuh. Tadi kapal, itu pun dah Nabi Musa marah. Ini bunuh kanak-kanak yang tak berdosa. Maka lagilah menjadikan Nabi Musa tak boleh kawal diri dia. Faqala lahu Musa, maka berkata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyah, adakah kamu telah membunuh satu jiwa yang bersih tak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra, demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perbuatan mungkar, nukra yang mungkar. Maka berkata Nabi Khidir, qala alam, bukankah aku telah cakap kepada kamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu takkan faham dan takkan mampu bersabar bersama denganku. Qala, maka berkata perawi, wa hadhihi, dan teguran ini kali ini lebih keras daripada teguran yang pertama. Teguran pertama sekala, alam akul. Teguran yang kedua, innaka lan, sesungguhnya kamu memang takkan mampu bersabar denganku. Maka berkata pada waktu itu Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku masih bertanya kepadamu tentang sesuatu selepas ini, fala tusahibni, maka engkau benar, aku tak boleh menemani kamu. Bagi aku peluang terakhir, kata Nabi Musa. Qad balaghta min ladunni uzra, sungguh kamu telah sampai daripada sisiku pada waktu itu keuzuran untuk tidak membenarkan aku menemani kamu. Fantalaqa, maka mereka berdua berjalan lagi, sehingga apabila mereka berdua tiba di pada ala ahli qaryah, penghuni satu kampung, istata'ama, mereka berdua telah meminta makanan kepada penduduk kampung tersebut. Fa'abau, maka penduduk kampung tadi telah enggan untuk memberikan makanan, ayyudayifuhuma, untuk menjamu mereka. Fawajada, dalam keadaan lapar tadi, mereka berdua telah mendapati fiha, di dalam kampung tersebut ada sebuah tiang bangunan, yuridu an yanqadda, yang hampir-hampir hendak runtuh dan roboh. Yaqul, maka pada waktu itu perawi berkata, maksud daripada ayyan qadda ay ma'ilun, telah condong tiang bangunan tersebut.
Faqala al-Khadiru bihakadha, biyadi hakadha. Maka Khadir pada waktu itu telah mengisyaratkan dengan tangannya pada dinding tadi. Fa'aqamah, lalu dia telah menegakkan kembali dinding tadi. Maka Nabi Musa yang tengah lapar dan pada waktu itu masih lagi tidak berpuas hati dengan penduduk kampung yang tidak mahu membantu dan menolong mereka, padahal daripada zaman maka menjadi kebiasaan untuk menolong dan membantu para musafir. Maka Nabi Musa pada waktu itu berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qaumun, mereka ini adalah sekelompok kaum, atainahum, yang kita telah datang kepada mereka sebagai tetamu, falam yudayyifuna, mereka enggan untuk menjamu kita, walam yut'imuna, tak nak memberi makan kepada kita, lau syi'ta, kalaulah engkau mahu, maka mintalah atas kamu membetulkan dinding tadi akan upah. Mintalah upah, jangan buat free. Qala, berkatalah Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Seperti yang aku sebutkan, engkau tak mampu bersabar dalam mengikutiku dalam belajar, maka inilah perpisahan di antara aku dan kamu. Ini perpisahan. Sa'unabbi'uka, akan aku ceritakan kepada kamu, bita'wili, tentang tafsiran dan maksud apa yang menjadikan kamu tak boleh sabar. Sama juga macam dalam realiti kehidupan, banyak orang tak boleh sabar. Banyak orang dia tak teras proses. Anak, dia tak percaya tentang pada waktu itu apa yang ibu bapa susun untuk dia. Ibu bapa pun tak sabar dengan anak sebab tak percaya pada anak punya kemajuan dan sebagainya. Setiap manusia, kalau kita nampak semua pada waktu itu tak percaya dengan orang lain kerana pada waktu itu tidak sabar. Mereka tidak sabar. Maka hilangnya kesabaran daripada kata-kata Nabi Khidir yang kita belajar pada ayat yang ke-68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, manusia tak sabar kerana pada waktu itu dia tidak ada pengetahuan, ceteknya ilmu dia, ceteknya pengetahuan dia. Sebab itu dia susah nak sabar dengan ujian yang datang, dengan benda yang dia tak duga, dengan benda dia tak suka. Hilangnya kesabaran sebab dia tidak ada ilmu dan pengetahuan tentang apa yang bakal berlaku kepada dirinya. Maka pada waktu itu Khidir pun terangkan. Maka sebelum kita masuk pada itu, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati Musa. Kami amat berharap kalaulah Musa boleh bersabar lebih hatta yaqussa alaina, sehingga diceritakan kepada kita daripada kisah mereka berdua. Kalaulah Nabi Musa boleh sabar lagi sedikit, lagi banyak benda-benda pelik yang kita boleh fahami daripada sistem dan cara penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sesuatu. Maka Nabi SAW bersabda, al-ula, kali pertama daripada Nabi Musa itu adalah lupa. Nabi Musa lupa. Qal, kemudian berkata perawi, waja'a usfur, maka ketika mana Nabi Musa dan Nabi Khidir berada di dalam kapal tersebut, telah datang seekor burung, hatta waqa'a ala harfis safinah, maka pada waktu itu burung tersebut telah memasukkan muncungnya maka burung tersebut telah berada pada penjuru kapal. Dia bertinggi pada penjuru kapal. Summa naqara, kemudian burung tadi telah mengambil air daripada laut. Dan burung ambil air tak banyak, hanya beberapa kadar, beberapa titik. Maka berkata Khadir kepada Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka, tidaklah pengetahuan yang ada daripada ilmu dan ilmu kamu daripada pengetahuan Allah kecuali sekadar ma naqasa, apa yang burung ini telah kurangkan daripada air laut. Gabungkan ilmu Nabi Musa, bukan manusia biasa, Nabi Musa kalimullah, dengan ilmu Khidir yang sangat dahsyat. Maka kata Khidir, kadar ilmu yang kita tahu berbanding dengan ilmu yang Allah ada adalah sekadar pada waktu itu banyak mana burung mengambil air berbanding daripada air lautan yang berbaki. Luasnya ilmu Allah. Tapi kadang-kadang pelik kita nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Sa'id bin Jubair, dan adalah yakni Abdullah bin Abbas, yaqra'u, membaca ayat, wa kana amamuhum malikun, dan adalah di hadapan mereka raja,
yang mengambil setiap kapal yang elok rusban dengan cara merampas. Oleh sebab itu Nabi Khidir dia buang salah satu kayu supaya kapal tu ada cacat namun tak adalah sampai tenggelam, supaya kapal itu tak dirampas oleh raja yang zalim tadi. Wa ammal ghulam, adapun kanak-kanak lelaki yang Nabi Khidir bunuh, maka kerana telah tertulis ianya adalah anak yang tidak beriman dan anak yang akan menyusahkan ibu bapanya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh Abu Ishaq Al-Hamdani telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Nabi. Az-Zuhri telah meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Nabi SAW. Berkata Abu Muzahim As-Samarqandi, telah berkata Ali ibn al-Madini, hajjatu hajjatan, aku telah melakukan ibadah haji dalam keadaan aku tidak ada kekuatan untuk mengambil hadis daripada Sufyan. Walaysa li hammah illa an asma min Sufyan yadhkuru fi hadzal hadis al-khabar hatta sami'tu yaqul walaysa li himmah, dan aku tidak ada kemampuan kecuali aku hanya mampu mendengar daripada Sufyan yang menceritakan hadis ini sehingga aku mendengar beliau meriwayatkan haddatsana Amr bin Dinar wa qad kuntu sami'tu hadza min Sufyan qabla dhalik wa lam yadhkuril khabar. Riwayat 3171. Wa bi ilai qala sana Abu Hasan Amr bin Ali qala sana Abu Qutaibah Salim bin Qutaibah qala sana Abdul Jabbar ibn Abbas an Abi Ishaq an Sa'id bin Jubair, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Nabi. Sabda Nabi, al-ghulamul ladzi qatalahu al-Khidir, apa kanak-kanak lelaki yang Allah telah perintahkan Nabi Khidir untuk bunuh, tubi'ah, ianya adalah seorang kanak-kanak yang telah diciptakan secara semula jadi, yauma tubi'ah, pada hari diciptakan, kafiran, sebagai seorang yang engkar dan enggan, dia takkan beriman. Maka sebab itu Allah perintahkan Nabi Khidir untuk bunuh, dan kerana kalaulah dia kekal hidup maka dia akan memesongkan ibu bapanya juga. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3172. Kenapakah Nabi Khidir dipanggil Khidir padahal Khidir bermaksud kehijauan? Wabi ilai qala sana Yahya bin Musa qala sana Abdul Razak qala sana Ma'mar an Hammam bin Munabbi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya senya Khadir dipanggil Khadir, dipanggil kehijauan, li'annahu jalasa, kerana sesungguhnya beliau apabila duduk ala farwah, di atas tanah yang gersang, tanah yang tandus, baydha, yang pada waktu itu putih, tidak ada sebarang tanaman yang tumbuh, fahtazzat, maka menjadilah di bawah di tempat di mana Nabi Khidir duduk, khadira, menjadi hijau. Sebab itulah beliau dipanggil dengan gelaran Khidir. Riwayat 3173 kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.